Anni ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'a fi jam'i hutamid dunya summa yumsikuhu qabidan yadahu fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqin fabadhaltu mahsuli minad dunya liwajhillahi ta'ala fafarraqtuhu bainal masakin liyakuna dhukhran li indallahi ta'ala. Yang bermaksud apa tuan-tuan dan puan-puan? Faedah yang ketiga, sesungguhnya aku melihat setiap orang daripada manusia ini, tiap-tiap manusia ini yas'a fi jam'i hutamid dunya, bergerak, berjalan untuk mengumpulkan habuan-habuan duniawi. Ini fakta. Manusia dia kecil, membesar, belajar, pergi sekolah. Di sekolah pertama sekali diajar oleh cikgu, belajar rajin-rajin, nanti dapat A, boleh masuk universiti, dapat sijil, degree, keluar boleh kerja, duduk bawah aircon, gaji besar. Kalau malas, nanti kena kerja panas-panas, gaji kecil. Ni berarti dari kecil kita telah dididik atau ditarbiyah oleh guru-guru kita di sekolah rendah untuk mengumpulkan habuan duniawi. Itu tujuan kita menuntut ilmu. Ini adalah niat yang salah. Niat yang salah. Imam Ghazali sebut dalam kitab ni, dalam beberapa pengajian, beberapa wasiat-wasiat dia yang terdahulu, tak macam tu. Tujuan kita menuntut ilmu untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau susah nak niat redha Allah, niatkan benda ini fardu, buat kerana Allah SWT perintah. Kalau susah sangat nak taat perintah Allah, buat kerana tak nak jadi orang jahil. Minimum kita nak buangkan zulumatul jahli, kegelapan, kebodohan yang gelap. Ini kerana kebodohan itu jahil. Jahil itu zulmah, zulmah itu gelap. Jadi kita nak nurul ilmi, iaitu cahaya penerangan ilmu. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Maka dia melihat manusia di zaman dia memang berbondong-bondong bergerak untuk mengumpulkan habuan dunia, seperti ada pada hari ini. Kita hari ini rata-rata orang memang mencari habuan dunia. Yalah ustaz, kalau tak kerja macam mana nak sara anak isteri? Betul, kena kerja. Betul, kena cari harta. Wajib. Wajib ada ma'isyah. Tapi niatnya adalah untuk dunia sahaja atau niatnya untuk akhirat juga. Sebab itu dalam Islam dia kena ada fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang paling penting wa qina adzabannar, iaitu dijauhkan daripada api neraka. Ini yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau semata-mata jam'i hutamid dunya summa yumsikuhu qabidan yadahu, lalu dia pegang tangan dia, kuasa dia pegang dunia tu betul-betul lah. Dia tak nak jadi miskin langsung, dia tak nak jadi susah langsung. Dia memang semata-mata cari dunia sampai lupa benda yang wajib, lupa zakat, lupa sedekah, lupa benda-benda yang fardu maupun sunat dalam hal harta. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala, maka aku pun berangan-angan, tengok, renungkan firman Allah Ta'ala, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqid. Maksud dia apa? Ma indakum yanfadu, apa yang ada di sisi kalian semua akan habis. Akan habis. Siapa pun itu, harta segunung apa pun akan habis. Paling tidak kalau harta tu tak habis, orang tu yang habis. Bayangkan dia meninggal, masuk dalam kubur, sesin pun dia tak bawa tuan-tuan. Baju Melayu, baju semurah baju pakoda pun dia tak bawa. Yang dia bawa adalah
kain kafan sahaja. Itu pun tak bawa ke mana pun, turun ke bawah kotor-kotor, kafan tu hilang, rosak, hilang juga kan. Nah ini. Jadi apa kata-katanya? Ma indakum yanfadu, apa yang ada di sisi kalian semua akan sirna, akan habis. Yanfadu tu finito, habis. Contoh dia kita beli sold out, lebih kurang macam tu. Yanfad, nafad tu maksud dia habis, khalas. Contoh dia kalau kita pergi negara Arab nak beli sesuatu, Syekh ada benda ni ke? Nafad, maksudnya dah sold out. Wa ma indallahi baqin, sedangkan apa yang ada di sisi Allah itu baqin, kekal. Yang ada di sisi Allah kekal, tuan-tuan. Fabadhaltu mahsuli minad dunya liwajhillahi ta'ala, maka aku pun mencurahkan apa yang aku dapatkan daripada dunia semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku curahkan apa yang aku dapatkan daripada dunia ini semata-mata untuk Allah SWT. Mana-mana harta yang dia dapatkan diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tujuan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan tak boleh kerja, kena kerja. Kena ada ma'isyah, kenalah. Dah ada anak isteri, kenalah sara hidup lima kan. Melainkan tuan-tuan dan puan-puan, apabila orang itu memang zuhud. Zuhud ini tak semestinya tak ada harta, tapi memang hidup dia tidak berhajat kepada berkahwin misalnya. Berarti dia seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi ni tak kahwin, meninggal tak kahwin, bujang. Jadi ada satu kitab menerangkan tentang ulama-ulama bujang sampai meninggal dunia. Jadi terlalu sibuk dengan menuntut ilmu, tak terfikir nak kahwin. Tu terlalu sibuk dengan ilmu, lupa perkahwinan, lupa nak kahwin. Maka Imam Nawawi ini salah satu daripadanya. Melainkan dalam kes ini, kalaulah dia tak berkahwin, dia tak ada anak lah, tak ada isteri, tak ada anak, berarti dia tidak ada tanggungan kecuali perut dia untuk dia bernafas, untuk dihidup. Maka kalau dia untuk diri dia sahaja, tanpa bekerja pun insya-Allah dia masih boleh hidup. Contoh dia zaman dulu atau zaman sekarang, orang yang memang mewakafkan dirinya untuk ilmu di pondok-pondok. Jadi saya pernah ada kawan memang masih hidup sampai sekarang di pondok, tak kahwin, umur dia dah 50, duduk di pondok, memang mengajar sahaja. Makan minumnya dia cukupkan dengan makan di rumah Pak Kiai, apa Kiai masak. Itulah dia makannya. Nasinya dah cukup kan. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Allah dah letakkan rezeki dia untuk hidup sahaja dia mampu. Maka dia habiskan waktunya dengan mengaji kitab sebanyak-banyaknya, mengkhatamkan kitab sebanyak-banyaknya, menulis kitab sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang setahun tu adalah Pak Kiai dia sedekahkan dia sarung satu, baju satu, t-shirt satu. Contoh dia, cukuplah. Dia pun tak payah nak baju banyak. Kitab pun didapatkan, dapat ada orang bagi hadiah kitab. Dia baca. Murid dia nak teringin nak ngaji kitab ni dia tak pernah ada. Murid dia beli kitab ni bagi kat dia, dia pun mengajar kitab tersebut. Itu je lah hidup dia. Umur dia sekarang dah 50 lebih masih duduk kat pondok. Bila ditanya, ustaz, bila nak kahwinnya? Dia kata dah expired. Dah expired dah kahwin. Ada orang nak, dia kata tak payahlah. Dia memang nak duduk kat pondok untuk ilmu, wakafkan diri dia dengan ilmu dan meninggal di pondok untuk ilmu, dah titik. Itu dia dah sampai macam tu. Boleh ke tak boleh? Kenapa tak boleh? Jadi dia ni dah tak ada lahabuan duniawi. Zuhud, benar-benar zuhud. Tapi kalau kita yang ada anak isteri, wajib kita sara, kenalah ada ma'isyah, kenalah ada pekerjaan, kena adalah sumber pencarian. Tapi jangan lupa, fabadzaltu mahsuli minad dunya liwajhillahi ta'ala, maka aku curahkan seluruh apa yang aku hasilkan daripada dunia ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja, semata-mata untuk itu.
Jadi dia buat ni untuk Allah SWT, lillahi ta'ala. Fa farraqtuhu bainal masakini, maka aku pun membahagi-bagikan, aku pun menyebar-nyebarkan, membahagi-bahagikan apa yang aku dapat tadi di kalangan orang-orang miskin. Jadi contohlah tuan-tuan kerja, gaji tuan-tuan 10,000 sebulan misalan dia kan, untuk anak isteri lain-lain pergi sekolah ke luar negara ke, habis 7,000, dapatlah simpan poket 3,000, banyak tu. Jangan lupa ambil bahagian juga untuk diberikan di kalangan orang-orang miskin. Ini nama dia sedekah. Tapi jangan lupa ada zakat. Zakat juga wajib. Fa farraqtuhu bainal masakini liyakuna dhukhran li indallahi ta'ala, supaya dia itu nanti jadi tebusan kita lah di sisi Allah SWT. Akhirat kelak ni janganlah harta tu nanti memanggil-manggil kita, ya Allah fulan bin fulan ni dah dapat harta tak bayar zakat. Ni sebab itu kita dekat Negeri Sembilan ni ingat zakat itu wajib. Zakat ini satu level dengan solat 5 waktu. Jangan ingat dah solat 5 waktu ni dah selesai dah kewajipan. Tak. Rukun Islam ni 5 tuan-tuan. Selain solat, puasa bulan Ramadan, haji dah pernah ustaz. Zakat jangan lupa, syahadah pastilah. Zakat ni, lepas tu kena tahu zakat ni bukan main-main, bukan pakai bagi je dah zakat dah. Zakat ini ada macam-macam, harta dia macam-macam. Kan? Kalau solat kita jaga usolli fardhu subhi, Allahu Akbar, jaga niat betul-betul, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, bezakan hak dengan hak, bezakan ain dengan alif, hamzah dan lain-lain, bacaan dia kita jaga, tahiyat akhir kita jaga, semuanya syarat rukun kita jaga, sunat dia kita jaga. Maka zakat pun ada aturan dia. Zakat ni ada aturan dia. Harta apa yang wajib dizakati, apa harta mana yang tak wajib dizakati, jenis zakat yang dibayar zakat apa. Ada zakat fitrah, ini kena wajib lah zakat fitrah, kan? Zakat fitrah bayar. Lalu zakat fitrah ada lagi zakat mal, zakat harta, ada lagi zakat tanaman, ada lagi zakat tijarah, jual beli. Yang diniatkan untuk urudut tijarah, barang dagangan, wajib dibayar zakat. Hadirin wal hadirat, saya ada bisnes, ada harta, ada emas, ada apa, zakat semua tu. Banyak tu kena kira, macam-macam kena kira. Bukan pakai tak apalah, niat zakat lah, bagi zakat dah selesai. Bukan, ada haul, ada nisab. Dan yang terpenting adalah siapa yang menerima zakat. Salah alamat bagi zakat, kita tak langsai tuan-tuan. Di sisi Allah masih hutang. Zakat tu masih hutang kalau tak salah tempat. Contoh dia, zakat diberikan ke asnaf yang 8. Asnaf, kita panggil asnaf zakat. Asnaf zakat ini kan, dah diwartakan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dipanggil asnaf ni. Ini so diwartakan dalam Al-Quran. Salah satu dia adalah termasuknya amil. Amil ni berarti kerajaan lah, bukan kerajaan, berarti ulil amri, dan orang yang dilantik oleh ulil amri. Maka dalam bab zakat ini diserahkan kepada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan MAIS. Dia yang menentukan. Kalaulah ada saya ustaz nak pilih bagi direct kepada asnaf, tak ada masalah. Bukan tak boleh, boleh. Tapi contoh dia, ada orang datang pakai baju copang camping buruk, memang nampak macam miskin, datang ustaz minta sedekah. Contoh dia, tuan minta sedekah. Kita sangka dia itu miskin, maka kita pun bayar zakat yang fardu. Contoh dia. Tapi ternyata fulan tersebut sebenarnya kaya raya. Contoh dia. Misalan dia ni macam mana? Macam mana? Ada ulama kata dia belum selesai membayar zakat sebab fulan bin fulan bukan asnaf.
Kan? Contoh dia kita tengok budak ni macam miskin je, tapi di sisi dia tak minta pun, dia kaya sebenarnya. Dah orang bagi ni ambil ni zakat, dia pun ambil je lah, orang bagi duit masuk dalam poket. Tapi di sisi Allah dia bukan asnaf misalan dia. Maka orang yang bayar zakat tu masih menanggung hutang. Ibarat solat tadi tu, belum dia ingat dah sah masih ada hutang, atau dia tinggal solat dia belum bayar hutang solat dia. Zakat pun ada hutang. Orang dah bertahun-tahun dulu sejak lahir tak pernah bayar zakat fitrah. Dah besar panjang baru tahu zakat fitrah. Nak bayar zakat fitrah qada, kena bayar qada. Contoh dia. Maka dalam kes ini tuan-tuan, sebab itulah ulil amri dah buat namanya Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Ada bahagian untuk menerima zakat dipanggil amil. Kalau kita bayar yang ini dah jelas amil dah. Kita tanya engkau amil ke? Ya. Ini saya punya kad amil. Kan? Dia nak jadi amil ni, yang tukang bawa zakat ni, dia kena ada lesen dari ulil amri, diberi tauliah untuk angkat zakat. Ni. Kita bayar kat dia, kira langsai lah, dan ini jelas langsai di sisi Allah. Dia tasarruf salah, itu urusan dia. Dia dengan Allah SWT, bukan urusan kita. Sebab apa? Kita dah tahu dia jelas asnaf, iaitu dia seorang amil. Ini. Maka kita bayar ada zakat, kita langsai. Ustaz, boleh tak saya nak bayar luar negara? Contoh dia, luar daerah misalan dia. Ini nama dia naklul balad atau naklul zakat, memindahkan tempat bayaran zakat. Ulama berbeza pendapat. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Ada yang kata sah, ada yang kata tak sah kalau tak salah. Tapi buat apa kita nak riski? Lebih baik kita bayar di negeri masing-masing, kerana menurut mazhab Syafi'i, selagi ada asnaf di negeri tersebut, sebaiknya tidak dikeluarkan zakat tersebut ke negeri yang lain. Nak tanya orang Negeri Sembilan ni semua dah kaya-kaya ke semuanya? Kan? Ada yang miskin kan, ada yang susah kan, ada yang masih asnaf kan, mu'allafatu qulubihim pun ada, dan lain-lain. Maka janganlah kita bayar kat luar negeri dia. Orang duduk Negeri Sembilan bayar kat Negeri Sembilan dia. Orang duduk kat Selangor bayar Selangor lah. Orang Kuala Lumpur duduk Kuala Lumpur bayar kat Kuala Lumpur lah. Lebih baik macam tu. Jangan mudah-mudah dalam buat ibadah ini, zakat terutamanya, hanya kerana dapat refund balik. Zakat boleh refund balik ni. Itu kita hati-hati. Jangan hanya kerana habuan dapat kembalikan berapa persen misalnya, kita memilih untuk memindah zakat di tempat lain. Takut di sisi Allah zakat kita tidak diterima. Macam mana tu nanti kan, tuan-tuan membuat. Sebab itu kita tunaikanlah zakat, jangan lupa. Liyakuna dhukhran li indallah, biar nanti dia selamatkan kita dekat akhirat kelak, tuan-tuan. Tebusan kita di akhirat kelak. Ini. Wal faidatur rabi'atu, yang faedah keempat pula, anni ra'aitu ba'dal khalqi yazunnu anna syarafahu wa 'izzahu fi kathratil aqwami wal asha'iri fa'tazza bihim. Faedah yang keempat tuan-tuan, iaitu apa? Sesungguhnya aku melihat sebahagian manusia sangka, yazunnu tu sangka, anna syarafahu, sesungguhnya kemuliaan makhluk ini, wa izzahu, dan keagungan makhluk ini, fi kathratil aqwami wal asyairi, ada banyak kaum, banyak pengikut dan asyair yang ikut bersama dia. Fa'tazza bihi, maka dia pun merasa hebat dengan banyaknya pengikut, banyaknya kaum, banyaknya penduduk. Ini zaman hari ini berlomba-lomba friend, berlomba-lomba likes, berlomba-lomba medsos, berlomba-lomba untuk mendapat followers. Followers dia banyak, bila banyak dianggap betul. Dah jadi macam demokrasi ni kan, voting tu. Padahal kadang satu suara orang yang alim dengan orang yang awam
Sepatutnya beza kimah dia, kan? Pilihan orang alim ni dia boleh berfikir dan tahu, pilihan orang awam ni dia lebih rendah. Tapi hari ini dah sama sahaja, satu dan satu. Betul ke tidak? Kalau zaman dulu beza. Zaman Rasulullah SAW, ahlul halli wal aqdi. Apa itu ahlul halli wal aqdi? Iaitu beberapa tokoh dalam masyarakat dikumpulkan seperti parlimen sebagai pemilih. Diorang ini memilih bukan berdasarkan suara sahaja, tapi berdasarkan kepakaran pertimbangan. Contoh dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah, pilihan daripada ahlul halli wal aqdi. Ada beberapa sahabat duduk bersama berbincang untuk memilih seorang pemimpin, maka mereka memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Kerana apa? Kerana dia yang paling dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan berpegangan pada hadis al-a'immatu fil Quraisy, iaitu al-a'immah, pemimpin datang daripada Quraisy, maka mereka pun memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi hari ini kebenaran diletakkan semata-mata kepada followers, kepada comments, kepada likes. Macam mana tu tuan-tuan dan puan? Boleh ke orang awam menilai benar atau tidak sesuatu itu? Boleh ke orang yang tak tahu bahasa Arab lah misalnya ni, perbincangan tersebut menggunakan nusus, nas-nas kitab yang terminologisnya susah untuk difaham oleh orang awam, dengan ini itu kaedah-kaedah tak. Hanya sahaja mungkin yang berbicara itu kurang petah tapi benar dalam berhujah, dan yang lawannya lebih petah berhujah walaupun tidak ada hujah. Contohnya, tapi kerana followers banyak like, akhirnya yang tadi yang tak ada hujah justru dia yang menang, yang ada hujah dianggap kalah. Ini macam mana ni tuan-tuan? Kalau keadaan ni macam mana macam ni? Zaman sekarang ini yang menentukan. Betul ke tidak? Tak payah susah-susah. Reality show. Saya bukan tak pernah, saya pernah tengok tapi tak berapa minat lah reality show ni. Cuma reality show ni yang saya heran tu, saya tanya kadang-kadang, ni macam mana nak pilih yang menang dan kalah? Siapa yang dapat paling banyak SMS dia menang. Senang lah. Keluarkan beratus ribu ringgit untuk beli banyak SMS, menanglah dia. Akhirnya jadi macam tu kan tuan-tuan. So dah tak telus lah. Di Indonesia ni saya tahu, saya tak tahu kat Malaysia, tapi di Indonesia dulu ada nama dia Indonesia Idol. Indonesia Idol. Jadi ceritanya, apabila tinggal 2 orang atau 3 orang atau 4 orang finalis, maka keluarga masing-masing mengeluarkan dana yang besar, beratus juta rupiah, bukan ringgit lah. Juta ringgit tu milioner. Berjuta rupiah. Maksud dia apa? Beli SMS, bayar SMS untuk voting. Bayarlah berjuta-juta rupiah. Maka siapa yang paling tinggi dia dapat menang Indonesia Idol. Kalau tak salah lah waktu itu Indonesia Idol. Tu yang saya dengar, tak betul ke tak saya pun tak tahu. Berarti apa? Apakah kebenaran itu dinilai dengan seperti SMS? Pada hari inilah, zaman dulu ni 10, 20 waktu saya kat Indonesia dulu, 14, 15 tahun dulu, 20 tahun dulu. Tapi zaman hari ini, zaman medsos, likes, siapa yang ada banyak followers, kira dia betul lah. Ini so bahaya tuan-tuan dan puan. Kebenaran ditentukan dengan followers? Tidak. Wa za'ama akharuna annahu fi tharratil amwali wa kathratil auladi faftakharu biha. Dan sebahagian yang lain pula, mereka ini menyangka bahawa dengan banyaknya harta, banyaknya anak. Zaman dahulu banyak anak ni hebat. Kita zaman sekarang tak nak anak pula. Nauzubillah min zalik. Malaysia tak lah insyaAllah. Tapi saya dah pergi negara, 1 anak cukup. Kau boleh tak nak anak. Sampai macam tu. Kenapa? Bebanan bagi dia. Banyak beban. Burden. Ni.
wa kathratil auladi faftakharu, maka mereka ini rasa bahagia, rasa bangga dengan harta yang banyak dan anak yang banyak. Wa hasiba ba'duhum annal izza wasyarafa fi ghasbil amwalin nasi wa zulmihim wa safki dima'ihim. Sebahagian manusia lagi merasa bahawa keagungan, kemuliaan berada pada orang yang boleh rebut harta orang. Ghasab ni berarti apa? Rampas harta orang, menzalimi manusia, menumpahkan darah. Ada tuan-tuan. Diktator ke? Ada. Zaman dahulu, jangankan zaman dahulu, Hitler misalnya kan, merasa paling lagi banyak dia boleh bunuh orang ni, lagi bagus ni. Ni mana dia dapat bom? London dapat bom tu, bagi dia dah hebat dah. Misalnya dia tuan-tuan, zaman dahulu Tartar, Mongolian, waktu sebelum Islam, waktu mereka datang menghancurkan Baghdad dengan bangganya, ini boleh bunuh manusia. Bukan Islam, tak Islam lah waktu tu, dia peduli apa? Dia jajah Abbasiyah, meruntuhkan Daulah Abbasiyah dengan membunuh rakyat yang hidup di Baghdad pada waktu itu. Bunuh, merasa bangga dengan perkara tersebut. Wa'taqadat ta'ifatun annahu fi itlafil mali wa israfihi wa tabdhirihi, dan golongan ini berkeyakinan bahawa sesungguhnya kemuliaan, keagungan itu berada pada menghancurkan harta, mensia-siakan harta. Macam orang kaya nak tunjuk dia kaya sangat, dia beli ni, makan pinggan terus pecahkan pinggan tu, ni salah dia. Dan membazir, dan juga membazir, mensia-siakan harta. Itu yang menjadi tempat kebahagiaannya, sangkaan dia lah, sangkaan dia. Fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala, maka aku pun berangan-angan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Tu Imam Ghazali cerita Al-Asam, Hatim Al-Asam. Dia kata apa? Dia kata, aku renungkan firman Allah SWT, sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian semua manusia, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, atqakum, orang yang lebih takwa di kalangan kamu semua. Berarti nak khabar ni, kemuliaan berada pada ketakwaan, bukan harta yang banyak, bukan kereta yang besar, bukan banyaknya anak, bukan dengan banyaknya isteri, bukan dengan banyaknya pangkat, tingginya pangkat, gelar banyak dan lain-lain. Bukan. Di sisi Allah, at-taqwa, ketakwaan kepada Allah lah yang paling dinilai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Asam, Hatim Al-Asam, dia renung firman Allah SWT ini, dia berpegang bahawa ketakwaanlah yang perlu dia cari, bukan kesenangan duniawi, bukan kemewahan duniawi. Lalu dia kata apa? Fakhtartu taqwa, maka aku pun pilihlah ketakwaan. Takwa tu apa tuan-tuan dan puan-puan? Takwa itu takut Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut Allah ni maksud dia macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Berarti solat dilakukan, takut Allah. Kalau tak solat kena siksa. Takut Allah puasa bulan Ramadan, takut Allah bayar zakat, takut Allah dah mampu pergi haji. Syahadah tu wajib lah. Semua ni benda wajib, rukun Islam yang 5 ini wajib dilakukan. Ini takwa. Takwa. Maka orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala, benda yang diharamkan mereka lari. Ini dia tuan-tuan. Fakhtartu taqwa wa taqattu annal Qur'ana haqqun shadiqun, dan aku pun beriktikad bahawa sesungguhnya Al-Quran itu hak dan benar. Jadi dia kata ni,
Imam Ghazali riwayatkan bahawa aku pun beriktikad bahawa sesungguhnya Al-Quran itu benar. Kalau Al-Quran benar, tak mungkinlah takwa bukan yang paling mulia di sisi Allah. Wa dhannahum wa hisbanahum kullaha batilun zailun. Nescaya jelaslah kepada kita semua bahawa sesungguhnya sangkaan mereka-mereka ini, sangkaan orang-orang ini yang sangka harta banyak lah, yang sangka banyak anak lah, yang sangka menggosok atau merampas harta manusia, menzalimi manusia, menumpahkan darah manusia, ini sebuah kebanggaan. Sangkaan mereka wahisbanahum, dan sangkaan mereka ini kullaha seluruhnya batilun zailun, seluruhnya batil, seluruhnya tidak betul. Maka yang kita kejar adalah ketakwaan kepada Allah. Ini. Lalu wal faidatul khamisatu, faedah yang kelima pula tuan-tuan dan puan-puan. Apa dia faedah yang kelima tuan-tuan dan puan-puan? Iaitu inni ra'aitu anni, sesungguhnya aku ra'aitun nasa, melihat manusia, yazummu ba'duhum ba'dan, iaitu saling membenci, mengkeji satu sama yang lain. Ini manusia hari ini. Manusia hari ini memang duk kerjanya duk kritik orang lain, duk ngata orang lain, duk benci orang lain, terlalu banyak negative vibes. Nak buat macam mana? Dunia dah macam ni ustaz. Tapi inilah kita duk baca ni untuk renungkan supaya kita dapat mengikut jalan yang benar. Yadhummu ba'duhum ba'dan wa yaghtabu ba'duhum ba'dan. Maksud dia apa? Dan juga saling mengata, ghibah. Yaghtabu tu maksud dia ghibah. Ghibah tu apa? Bahasa Melayu gosip ngata orang. Bahasa Inggeris dia backbiting, mengumpat. Tu baru teringat bahasa Melayu dia, umpatan. Maka wayaghtabu, manusia ini saling mengumpat antara satu dengan yang lain. Ini wujud. Tak kisahlah mana-mana, orang awam ke, ustaz ke, ilmuwan ke, academician ke, ulama ke, akhirnya yaghtabu, saling mengumpat. Ini fakta. Yaghtabu ba'duhum ba'dan fawajadtu dzalika minal hasadi fil mali wal jahi wal ilmi. Maka aku pun menemukan perkara tersebut termasuk daripada hasad dengki. Benda ni berhasil dari mana? Benda ni sebab apa terjadi? Kerana hasad dengki, tuan-tuan. Orang mengumpat, orang benci kerana hasad dengki. Hasad dengki ni datang sebab apa? Sebab fil mali, kerana harta. Tengok orang tu kaya, kenapa dia kaya? Ni banyak solat duit ni. Kan? Kenapa ni kaya? Ini geng rasuah ni. Kenapa dia banyak harta ni? Tak pernah bayar zakat ni. Tu. Kenapa dia kaya? Ini main loteri ni. Contoh dia. Keluar hasad dengki. Akhirnya ngumpat, benci tengok orang lain. Ini penyakit paling bahaya. Ni selalu diingatkan kat orang Melayu. Jangan sampai kita buka kedai, tengok kedai kanan kita laris, tak puas hati, kita pun sebarkan gosip supaya dia rugi. Tak boleh macam tu. Kena ingatkan diri. Fil mali wal jahi, dan pangkat. Tengok orang ada pangkat, dia jealous. Tengok orang lebih dimuliakan, jealous. Tengok orang banyak followers, jealous. Ni contoh dia. Pun tak boleh lah. Wal jahi pun jealous, hasad dengki, akhirnya fitnah sana sini. Bahaya dia, tuan-tuan. Wal ilmi, dan ilmu. Ilmu pun juga, ustaz. Menurut sejarah ulama, ilmuwan, ulama ni paling banyak hasad dengki sesama ulama.
Jangan terkejut. Ulama, ustaz, pak lebay. Ni. Jangan terkejut. Betul ustaz, betul. Hatta ada kaedah ni. Ada satu kaedah. Al-Imam Az-Zahabi disebut dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala. Kalau tak salah lah kitab itu. Kalau tak, kitab lain. Jarhul Qarin la yu'tabar, atau Jarhul Qarin yutwa wala yurwa. Maksud dia apa? Kritikan seseorang ulama dengan ulama yang lain sezaman, berarti dia qarin. Qarin ni apa? Orang yang duduk sezaman, yang macam kawan ke, ataupun dia rival lah kita kata kan. Jarhu iaitu kritikan sesama ulama yang hidup sezaman ini, yutwa mesti ditutupi, la yurwa tidak diceritakan. Kerana apa? Kerana kemungkinan benda itu kebanyakannya hasil daripada hasad dengki. Ada alim A, ada alim B, dua-dua alim saling rival. Yang B kata, alah A tu kerja dia buat macam ni, tu fasik tu. Contoh dia kan, gosip, fitnah. Yang A kata, oh yang B tu kaki macam ni, kan. Lalu orang yang datang, murid datang dengar, oh alim B tu tak fiqah lah, contoh dia. Datang pula dengar pada B, alim A tu tak fiqah lah. Dia cerita dekat murid dia. Murid pun kata, oh aku tak boleh ambil ilmu dari sini sebab ini ilmunya dari A, ini ilmunya dari B. Oh tak boleh, jarhu wa ta'dil. Oh dia kata tak boleh. Ulama kata jarhul qarin la yu'tabar. Kerana apa? Kritikan ulama yang sezaman itu kadang-kadang berdasarkan atas hasad dengki. Bila hasad dengki berarti tidak telus. Bila tak telus berarti tak boleh lah. Jadi janganlah. Itu maksud dia. Berarti tak muktabar, tidak dianggap. Itu wal'ilmi. Jadi ulama ni juga kadang hasad dengki sama ulama. Ini memang fakta dalam sejarah. Kalau tak Imam Zahabi tak sebutlah kata-kata tu. Kalau tak ada kaedah jarhul qarin la yu'tabar. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala, maka aku pun berangan-angan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, iaitu apa? Kami membahagikan di antara mereka ma'isyatahum, iaitu segala tempat pekerjaan mereka fil hayatid dunya, pada kehidupan duniawi. Fa'alimtu annal qismata kanat minallahi ta'ala fil azali, dan aku tahu secara yakin bahawa sesungguhnya pemberian itu, pembahagian itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata sejak azali. Orang tu kaya, Allah dah tentukan rezeki dia. Orang tu ada pangkat, Allah tentukan pangkat dia. Orang tu alim, Allah dah tentukan alim dia, ilmu dia. Fil azali, sejak azali sedia ada. Kan ilmu Allah tu sedia ada, tuan-tuan. Kalau dah tahu ni, fama hasadtu ahadan wa raditu bi qismatillahi ta'ala, maka aku tak berhasad dengki dengan siapa pun. Tak perlulah aku nak hasad dengki dengan fulan. Tak perlulah aku nak jealous. Kenapalah orang tu lebih kaya, kenapalah dia berjaya, kenapa dia lebih pandai, kenapa aku tak pandai-pandai, kenapa dia dapat pangkat tinggi-tinggi, kenapa aku tak dapat pangkat tinggi-tinggi. Aku hasad dengki, aku tak adalah nak hasad dengki seperti itu. Wa raditu bi qismatillahi ta'ala, justru aku meredai segala apa yang Allah telah tentukan. Orang tu kaya, ini Allah yang takdirkan. Buat apa kita nak jealous? Kan? Orang tu lebih alim dari kita, kita yang malas. Buat apa kita nak hasad dengki dengan orang tersebut? Orang tersebut lebih ada pangkat dah, dia banyak kerja, banyak mengharumkan negara, mengharumkan umat. Kenapa kita nak jealous, nak hasad dengki, ngata, ribah orang tersebut? Buat ke apa? Mengapa kita buat macam tu? Tak ada guna.
Lebih baiklah kita duduk diam-diam berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah jalan yang benar agar supaya aku tidak tergelincir di dalam ke perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Ini dia tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah, wa raditu bi qismatillah taala. Jadi aku meredai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belajar takdir ini, kita belajar akidah Islamiah tentang masalah takdir, nescaya hati kita akan rasa wasi'us sadri, luas. Maksud luas ni apa? Tak ada nak bermusuh-musuhan, tak ada nak bergaduh-gaduh, tak ada nak menggosip-gosip, memfitnah sana sini, tak ada nak kritik sana sini, tak ada nak menebarkan fitnah sana sini. Sebab apa? Mengiktiraf Allah dah takdirkan nak buat macam mana, tuan-tuan dan puan-puan. Allah dah takdirkan macam ni, kita nak buat macam mana. Cubalah kita perbaiki diri kita agar supaya tidak tergelincir di dalam apa? Di dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah nasihat Al-Imam Al-Ghazali kepada muridnya yang dia dapatkan daripada Hatim Al-Asam, yang mana Hatim Al-Asam itu adalah murid kepada Al-Imam Syakik Al-Balkhi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu masih ada 3 lagi faedah. Jadi total dia ada 6, 7, 8 faedah. Iaitu faedah yang dia dapatkan daripada perjalanan menuntut ilmu Hatim Al-Asam kepada Syakik Al-Balkhi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sekarang dah masuk waktu Isyak. Jadi untuk Isyak adalah pukul 8.32, betul? 8.32. So sekarang dah masuk 8.32. InsyaAllah saya iktifakkan pengajian saya sampai sekadar ini. Nanti kita sambung lagi pada bulan hadapan kitab Ayyuhal Walad ini. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.